Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Jadi tengah hari ini saya dan isteri saya nak tunjukkan cara kita buat bihun goreng menggunakan pressure cooker Noxa. Okey, yang ni memang jarang-jarang lah orang guna nak buat bihun goreng kan. Jadi kita tunjuk hari ni demo bagaimana saya dan isteri saya nak masak bihun goreng menggunakan pressure cooker Noxa. Okay. Pertama sekali kita set dekat sini stir fry dan kita dah on. Macam biasa dia ada, sebenarnya dia senang je nak guna sebab dia ada buku guideline dia, ada manual, kita boleh follow manual tu sebenarnya. Tapi hari ni kita masak sebab sebelum ni pun saya dah pernah try lah. So kita masukkan minyak pun kita agak-agak dah minyak dia kita agak-agak berdasarkan berapa banyak bawang kita nak tumis, berapa banyak bawang dengan cili kita nak tumis. Allah, subhanallah. Allah, tak apa. Tu biasa. Benda biasa berlaku. Masukkan minyak. Okey. Kita letak tepi dulu. Okey. Sementara kita tunggu minyak ni panas, saya nak tunjukkan bahan-bahan yang saya gunakan ini lah. So ni bihun. Jenama apa-apa pun tak apalah, terpulang Ada yang nak guna bihun Faiza, ada yang nak guna bihun Sufi, bihun Cap Bukit, macam-macam bihun ada. Pilih je. Tapi kalau lagi bagus kita gunakan bihun jenama Muslim, produk keluaran Muslim. Okey, yang ni kita ada udang. Ambillah sikit berapa banyak udang yang saya cukup rasa. Potong. Hari ni sebab banyak udang dengan sotong ni sebab kita nak buat bihun goreng seafood. Jadi ini fish cake. Tahu kan fish cake? Ataupun kek ikan lah bahasa Melayu dia. Ini sayur. Ini tomato, tauge dan daun-daun yang dipotong lah. Kita tengok dah tulis kat tu panas, kita mula menumis. Sambil-sambil tu saya nak beri peringatan Bihun Noxa ni dia tak boleh guna sudip besi, kena guna sudip yang bukan besi, sudip plastik ataupun sudip yang tidak mencalakan material periuk Noxa. Jadi kita akan tumis bahan-bahan ni. Ini adalah bawang dengan cili yang telah di blend, telah dicampur sekali. So kita tumis. Okay, dia tumis dan dia ambil masa sikit untuk menumis ni sebab bawang yang kita gunakan ni banyak juga, bawang dan cili. So kita akan ambil masa lebih kurang dalam 10 minit ke 15 minit lah. Nak panggil. Untuk pengetahuan semua, periuk Noxa ni boleh beli secara cash pun boleh, ataupun kalau nak buat secara apa orang kata kutu pun boleh, slot menabung kita panggil Okay, harga dia tak mahal pun. Kalau harga bukan ahli, kita harganya sebanyak RM777. Tapi kalau harga ahli adalah sebanyak RM650. Okay, nampaknya dah garing sikit. So kita boleh masukkan seafood kita, sotong dengan udang. Okay, sebelum ni periuk Noxa ni kita dah banyak guna dah. Itu buat nasi dagang, rebus daging, nasi tomato. Periuk Noxa ni dia datang dengan menu ataupun panduan lah. Dalam tu berbagai-bagai resipi cara nak guna dia. So kalau pengalaman kita orang yang dah guna berapa lama ni, antara menu yang kita buat nasi tomato, bila dia masak nasi tu dalam ni, dia masak sekata. So bawah tu tak ada yang hangit, tak ada yang bergerak. So bila kita gunakan, dia masak sekata dan cantik lah. Yang beras kita gunakan itu beras basmati. So memang nampak cantik. Nanti saya akan tunjukkan, ataupun saya akan tunjukkan hasil nasi tomato lah kalau ada gambar dalam formula lah. Tapi nasi dagang itu ada gambar. Nasi dagang yang kita buat. Tapi hari ni kita nak demo, kita buat bihun goreng. Kita start dengan simple dulu. Tapi nasi dagang tu 10 minit je dah siap. Sekejap je. Kuahnya 8 minit je. Okey, sekarang chef kita nak letakkan seafood pula. Dia cepat masak kan? Letak sekejap je. So nak tutup dulu ke? Okey, masukkan yang ni nanti dulu. So kita masukkan bahan-bahan lain. Yang ni fish cake. Okey, tunggu habis 5 minit. Nanti kita nak pergi pada steam pula Steam ni kita masukkan semua sekali. Bahan-bahan lain, sayur semua. Jadi ini antara kelengkapan rumah yang kami gunakan di rumah. Periuk Noxa selain daripada produk kelengkapan rumah yang lain, apa nama dia? Bread maker. Yang kami ada bread maker lah. Yang ni, apa lagi yang ada?
Sementara tu yang ni Ada nak air fryer. kami tunjuk ni, dan nanti kami nak tunjuk yang bread maker kot. Sebab bread maker ni kami dah guna banyak kali lah, nak buat donat, bombolini, Bomboloni. Ha? Bomboloni. bomboloni. Talia. Tunggu 2 minit je lagi. 2 minit nanti kita akan start dengan masuk bihun semua Ini antara resepi dia lah. Macam-macam resepi buku ni ada. Dah hancur dah. 98 surat. Tapi di 98 buku surat ni sebab dia ada banyak-banyak bahasa. Ada bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Melayu. Kaum wanita, para isteri, para ibu yang nak beralih angin, nak try guna masakan dapur, nak pakai kuali masak kat atas dapur dengan minyak dia, dengan panas api. So yang ni dia senang sikit, kita masuk nanti kita akan biar tunggu je lah. Baru ni nanti kita nak kacau. Yang ni kita tak kacau dah. Tinggal 1 minit lagi kita tambahkan bihun dulu Okay, so kita masukkan bihun. Untuk yang periuk Norza ni, bihun ni kami rendam sekejap je. Jadi dia tak kita rendam sampai lembut. So kita masukkan. Okay, tak function stir fry pun dah stop. Ngam-ngam kita letak bihun. Okay. Dan kita masukkan air sikit. Ni kacau. So air ni kita agak-agak lah sebab tadi dah banyak dengan apa? Dah banyak Dengan bawang. minyak, dengan bawang tu. Kita agak-agak. Sebab ada orang bihun dia suka yang lembut, ancur-ancur. Macam saya tak suka yang ancur-ancur, yang putus-putus tu. Kalau boleh bila kita angkat dia panjang lagi lah kan, dia tak putus-putus. Oh, jangan nampak cantik sikit. Sedap sikit nampak kan. Tambah sikit air sikit. Kita boleh masuk. Okey, ni kita masukkan, kita ni perasa lah garam. Garam. Lepas tu kita letak sebut kari sikit. Oh, Sikit okey, je, tak banyak pun sebut kari tu. Bagi rasa. Garam. Tak pernah dengar kot kan sebelum ni. Kita try je. Okay, kita rata-ratakan dulu. Ni tak siap lagi tau. Ni kita akan pergi pada function steam. Okay, ratakan bagi sebati. Okey, ni kita kacau bagi sebati tu. Sekejap. Biar dia. Sebab tadi kita masukkan garam kan, garam sebut kari tu, jadi kita kacau sikit lah dulu. Wali Bagi tak dia nak rata. bahan sayur. Okey, wang tak nak bahan sayur, dia tak angin. Kalau atas kuali tu kita kena setiap masa kena kacau dan kacau lah setiap masa kan. Anak menangis sekejap lagi ke apa, oh lama dah lari. Balik-balik dah panik pula bihun kita kan. So, saya kemas sekejap. Sementara tu tunggu, sekejap lagi kita tengok hasil dia. Okey, ni antara bahan-bahan yang kita gunakan lah. Peralatan, bukan bahan-bahan, peralatan yang kita gunakan. Okay, sebab apa? Pastikan jangan guna yang besi sebab material dalam periuk Norza ni dia tak boleh guna besi, nanti dia akan calar. Jadi bila calar dia merosakkan material dia. Jadi di kemudian hari nanti kita punya periuk Norza akan dapat berfungsi dengan berkesan dan optimum lah. Kita nak jaga keberkesanannya kena gunakan sudet plastik, senduk plastik, segala yang plastik lah, spatula plastik tak takut. Okay, kejap ya. 2 minit dia sebab dia nak on tu ambil masa sikit. Okay, tapi memang orang kata hasilnya nanti tak sama dengan kita guna kuali atas dapur lah. Tak ada kerat langsung. Sikit pun tak ada. Okay. Make sure dia punya function ni mesti ke arah steam, bukan pressure. Okay. Okay, dengar tak bunyi? Yang takutlah kalau dengar bunyi macam tu. Tak ada apa pun. Kalau lepaskan pressure tu, kalau kita nak buat daging ke, nak bagi lembut kan, kita gunalah function pressure tu. Okay, kalau guna ni untuk rebus daging, 10 minit je. Memang dah lembut dah daging tu. Okay, dia dah set 3 minit tadi dia dah buyur. Sementara tu boleh ambil apa-apa lah. Dia untuk mengisi masa lapang ni. Bolehlah nak Dia pergi ambil baca kan, buku baca ke, nak Jadi tak renyah. Nak kita nak kena duduk depan dapur 24 jam kan. Dia tak renyah. Kita tengok sekejap dah boleh lari tengok anak kalau ada anak kecil ke apa kan. Kita tengok anak pokok anak menangis ke apa, nak buat susu sekejap apa boleh. Kita bajet 3 minit ni nak boleh buat apa 3 minit. Oh, banyak resipi dia dalam ni yang ditunjuk Okay, kalau bunyi beep tu jangan risau memang function steam bunyi macam tu. Beep beep beep. Ni ada antara dia sup tulang, rendang ayam. Dia dah bagi siap-siap resipi ni tak payah nak google. Nak masak kek pun boleh, tak ada masalah pun. Okay, 2 minit lagi. Oh, ni bubur cacah apa dia? Ada, semua ada. Semua boleh. Try error dulu lah. Nasi kunyit lah, nasi kunyit Nasi pun kunyit ada. ni pulut Nasi lah. dagang. Pulut. Nasi lemak, nasi keladi, macam-macam nasi lah. Kalau rasa bosan makan nasi putih je, boleh lah cuba.
nasi dagang, nasi biryani ayam. Kami tak pernah cuba lagi lah, tapi yang kami dah cuba. Okey, ni nasi tomato itu kami dah buat dah. Rasanya memang terbaik lah dia masak sekata. Dan tak ada kerak-kerak pun. Hangit-hangit memang tak ada lah. Dia sebab bawah tu material dia guna material yang non-stick. Bila non-stick ni dia takkan melekat. Sebab tu saya cakap tadi, bila non-stick ni material dia tak boleh campur dengan besi. Tak boleh dikacau dengan besi. Kalau kita kacau dengan besi, dia kikis non-stick punya material, jadi dia akan rosakkan periuk noza kita lah. So tinggal 1 minit. Sekarang kita dah standby lah. Kejap kita buka dan tengok hasil dia lah. Saya pun nervous ni. Nampak? Okey, dah siap dah tu. Nervous kan ni apa hasil ni. Kejap. Tunggu dulu. Sing. Tada! Dah siap. Cuma sekarang kita tak taruh sayur lagi. Okey, sebab tadi kita tak nak bagi sayur tu terlalu lembek kan? Terlalu hancur. Terlalu hancur, so kita kacau. Okey, saya kacau macam ni je. Kalau nak tambah masa untuk steam tadi pun boleh. Letaklah 1 minit pun boleh, 2 minit pun boleh. Okay, nampaknya air yang saya agak tadi agak cantik lah. Dia tak Okay, nampak. dia tak putus-putus sampai hancur kan. Cantik tak? Okay, walaupun tadi nampak airnya banyak je kan, tapi lama-lama dia dah serap dengan bihun tadi. Sebab bihun kita tak rendam pun. Kita basuh je. Rendam sekejap je lah, dalam berapa minit, 1 minit 2 minit macam tu. Basuh macam tu. Rendam sekejap je supaya dia tak, bila kita masak, sebab bihun ni dia cepat lembut. Kalau kita rendam lama, tambah-tambah lagi rendam dengan air panas kan, lepas tu kita masak, dia akan jadi, memang dia akan jadi lembek lah, lembek amat sangat. So bila kita gigit tu macam tak berapa feel lah. Kalau saya suka yang dia panjang, bila kita tarik pakai sudu tu, kan dia panjang. Nanti saya tunjuk demo macam mana tarik pakai sudu lah. Kan? Hai Syafiq, Tak hai. ada putus. Mekla pun ada. Ni tak masuk lagi. Yang tu lupa Ni Okay. tomato. Sebenarnya sayur ni ikutlah, depends on kita punya cita rasa sendiri. Kalau tak nak letak sayur banyak pun tak apa. Tapi macam kami ni suka makan sayur, so kami letak sayur banyak. Dan kalau sayur ni, kalau nak tambah steam 1 minit lagi pun boleh. Tapi kami tak campur pun sebab panas kan. Nanti bila gigit tu ada crunchy-crunchy sikit. Okay. Cantik kejadian dia. Siap dah ni. Kacau-kacau lah. Sebab dia panas lagi, so bila kita masukkan sayur tu automatik dia akan lembut terus lah. Kenapa boleh letak Kalau kita sayur masuk macam sayur awal-awal tadi, alamak lupa lah nak asing adik punya. Tak apa, nanti wali asing. Hai Farhan. So bila kita ni tengah panas kan, dia akan lembut lah. Sayur ni dia sekejap je, kalau lembut sangat pun nutrien dia hilang. Dia punya tekstur pun tak berapa cantik. Macam tomato ni tak boleh lama. Kalau lama dia lembut sangat, kita nak makan pun tak ni lah, tak berapa feel lah. So biar dia ni. Kecuali kalau yang jenis sayur yang keras-keras lah. Kalau yang sayur keras-keras apa semua kan boleh masuk awal sikit lah. Macam carrot kan. Tomato tak boleh hancur sangat lah tu. Ha. Saya letak sayur macam-macam. Ada sawi, ada tauge, ada capsicum, ada tomato. Okey. Okay, Nampak bahan garnishing pun ada. Garnishing kita letak lada merah. Lepas tu tabur sikit daun busuk dengan limau kasturi. Kalau nak masam, kalau tak letak pun tak apa. Nampak dia tak apa? Tak hancur. Sebab ada juga kebanyakan orang dia suka rendam lama-lama kan, ataupun dia suka rendam dengan air panas. Macam saya tak suka. Lepas tu wife saya dia suka rendam juga. Saya selalu berapa kali dah saya cakap dia jangan rendam lama-lama. Kan? Masak bihun ni tak boleh rendam lama-lama. Sebab dia mudah hancur. Hai Ayu. Tambah-tambah kalau rendam dengan air panas. Kalau nak rendam pun rendam dengan air biasa je sekejap je pun kan. Kalau yang ni rendam sekejap dan kita pakai ni tak payah rendam sangat pun, lagi bagus. Basuh je. Sekejap. Dah tahulah tengok jenis kuali. Kalau kuali yang nipis tu, api kena slow lah. Api slow kan bila dah ni, supaya yang bawah dia tak hangit. Sebab tu bila ada setengah orang dia masak, kerak-kerak bihun tu yang melekat dekat kuali tu lagi banyak sebenarnya daripada yang boleh dimakan. Jadi Rugilah. dah membazir kat situ lah. Sebab dalam Quran Allah sebut innal mubaziri nakanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya membazir itu sahabat syaitan. Okay, jadi kita kurangkan pembaziran kat sini lah. Saya kata tadi dia tak apa? Tak bergerak kan? Okey ni, memang tak bergerak. InsyaAllah. Lepas ni mungkin tengoklah mana resipi yang ada minta kita nak buat, kita nak tunjuk. Kita akan demo lah. Menggunakan periuk noza ni untuk memudahkan kerja memasak buat kaum wanita, para ibu, para isteri, para suami pun boleh jugalah. Kalau belajar kulingan senang je. Lepas ni kuranglah sikit tugas isteri tak payah masak dah. Jadi apa-apa pertanyaan boleh tanya direct nanti PM isteri saya Wan Fatimah, ataupun boleh lah tanya je apa-apa saran kat komen ni pun boleh. Sementara tu kalau apa-apa pertanyaan berkenaan dengan dia Rozal. Jadi
Apa yang penting kami nak kongsi sajalah apa yang kami gunakan. Kami nak kongsi kebaikan dia. So nak memudahkan kerja, nak meringkaskan masa memasak, nak meringkaskan apa kerenyahan nak masak ni, nak sandingkan apa berperang dengan kuali dan apa saja. Jadi sekian dulu daripada kami, saya dan Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah ada masa, ada kesempatan yang lain kita akan berjumpa lagi.